Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Lah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-32, firasat. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Surat Al-Hijr ayat 75. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang mukmin, kerana dia, yakni orang mukmin, melihat dengan cahaya Allah. Ustaz Abu Syekh Abdul Qasim berkata, firasat adalah suara batin yang masuk ke dalam hati dan yang meniadakan kontradiksi. Setiap suara hati mempunyai nilai hukum yang menguasai hati. Kata firasat merupakan pecahan kata farasa yang mengandungi makna menerkam atau memburu. Farisatus sabu' memiliki makna terkaman binatang buas. Akan tetapi makna perbandingannya tidak boleh diertikan dalam konteks hati secara apa adanya. Keberadaan firasat mengikuti nilai keimanan. Setiap orang yang imannya lebih kuat, pasti firasatnya lebih tajam. Abu Sa'id Al-Kharras mengatakan, barang siapa melihat dengan cahaya firasat, berarti dia melihat dengan cahaya Al-Haq. Sumber ilmunya yang dipakai memandang, yang dipakai untuk melihat, berasal daripada Tuhan. Dia dapat melihat dengan tanpa lupa dan lalai. Hukum kebenaran Tuhan berjalan mengiringi gerakan lidahnya, yakni ucapannya. Manusia semacam ini berbicara menggunakan pancaran kebenaran Tuhan, yakni cahaya Tuhan. Ucapan yang menyatakan dia memandang dengan cahaya Tuhan, artinya melihat cahaya dengan cahaya yang dikhususkan Allah Ta'ala padanya. Muhammad Al-Wasiti mengatakan, firasat adalah pancaran cahaya yang memancar dalam hati. Dominasi makrifat yang membawa rahsia-rahsia ke dalam hati. Sesuatu yang gaib menuju yang gaib. Sehingga dia mampu melihat sesuatu menurut sisi mana Tuhan memandang. Dia mampu berbicara dengan hati makhluk. Abu Hasan Dailami menuturkan, saya pernah memasuki kota Antakya, wilayah Turki, kerana seorang lelaki yang berkulit sangat hitam. Menurut khabar yang saya terima, dia mampu berbicara yang sifatnya sangat rahsia, yang firasat. Saya pun tinggal bersamanya sampai dia keluar dari daerah pergunungan Lukam. Itu nama satu kawasan. Suatu keluar dia membawa sesuatu yang mubah, sesuatu yang biasa dijual, yang hendak dijualnya. Sementara keadaan saya sudah 2 hari belum makan apa-apa. Saya lihat apa yang dibawanya boleh dimakan. Berapa harganya? Tanya saya. Saya membayangkan mampu membeli sesuatu yang berada di tangannya. Jadi saya berpura-pura untuk membelinya. Duduklah, kata lelaki tersebut, sampai saya selesai berjualan dan memberikan kepadamu apa yang kamu beli. Dia memberi sarang pada saya. Saya tidak mempedulikan kata-katanya. Saya biarkan dia menyelesaikan urusannya. Sementara saya berjalan ke penjual lain yang saya kira akan menawarkan dagangan.
Akan tetapi penjual itu tidak memerlukan tawaran saya. Sehingga saya kembali kepada laki-laki hitam tersebut. Saya mengulangi tawaran saya dengan suara yang agak keras. Jika engkau menjual barang ini, maka katakan pada saya berapa harganya. Maka jawab lelaki tersebut, engkau telah kelaparan selama 2 hari. Duduklah. Hingga saya menjual dan memberikan kepadamu apa yang kamu beli. Dan apa yang kamu boleh beli. Dia kembali menyarankan saya seperti semula. Saya pun akhirnya duduk. Kemudian dia penjual memberikan sesuatu kepada saya, dia pergi. Saya lalu mengikutinya. Dia menoleh pada saya dan mengatakan, jika kamu ditimpa keperluan, ada hajat, maka Allah pasti menurunkannya kecuali jika nafsumu meminta bahagian yang dapat menutupi penurunan hijab daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita pada pagi ini selepas bicara futuwah, ini akhlak yang baik, sifat pemurah yang luar biasa, kita nak bicara tentang firasat. Seolah-olah Imam Abdul Qasim nak beritahu di antara akhlak, di antara kemuliaan golongan futuwah, mereka punya firasat. Apa itu firasat? Satu istilah yang kita pun faham secara umum. Bila kita sebut perkataan firasat, memberi maksud sesuatu yang tersembunyi yang diketahui secara terbuka oleh seseorang. Sifat manusia menyembunyikan perasaannya, emosinya, kata-katanya, kehendaknya, keinginannya dalam diri. Dan dengan itu kita akan merasa selamat. Kerana sifat manusia suka menyembunyikan sesuatu. Suka menyimpan sesuatu. Sebagaimana kecenderungan manusia menyimpan harta benda, mereka juga menyimpan banyak benda-benda dalaman dalam diri mereka. Perasaan, cinta, benci, suka, perasaan gembira dan sebagainya. Dan termasuk juga perasaan ataupun kita katakan sebagai rasa lapar, rasa dahaga, rasa mengantuk. Yang ada dalaman kita yang kita simpan, kita tahan, kita lawan, kita sembunyikan untuk satu tempoh. Namun kalau kita bicara tentang firasat, berarti rahsia yang kita simpan sudah diketahui. Apa yang telah kita sembunyikan telah dikeluarkan oleh golongan tertentu di kalangan manusia yang mengetahuinya. Maka secara umum bila bicara tentang firasat, melihat kepada manusia dan watak-wataknya. Dan secara makna yang lebih luas, bila sebut firasat, itu membaca masa hadapan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Bukan secara ramalan, bukan dengan cara teka-teki, tapi ia satu nur cahaya yang Allah Ta'ala pancarkan hati orang beriman. Yang disebut sebagai nur, cahaya yang yahjumu ala qalbil mu'min. Dia datang secara mengejut. Seperti terkaman seekor binatang buas. Jadi kalau kita tengok binatang yang berburu, dia mengendak buruannya, kemudian dia menerkamnya dengan cepat. Maka benda tu bukan dia datang lepas berapa 4, 5, 6 tak, dia tiba-tiba datang. Maka dengannya dia akan berbicara. Bukan dengannya dia akan mengenali seseorang, dan dengannya dia akan bertindak. Firasat ini penting dalam kehidupan orang beriman. Kenapa? Untuk memastikan kata-kata kita, perbuatan kita betul dan tepat. Khususnya dalam memberi keputusan besar. Kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq memberi firasat, melihat penggantinya ialah Umar Al-Khattab. Dan kesan firasat yang hebat ini, Umar Al-Khattab memerintah adil selama 10 tahun. Bayangkan kalau Abu Bakar tidak berfirasat demikian, bagaimana hal penggantinya? Mungkin baik, tapi tidak memberi kesan yang besar kepada dunia Islam. Kerana Abu Bakar bila melihat Umar Al-Khattab, dia melihat sesuatu.
Sehingga di tangan Umar Al-Khattab sebab jatuhnya kerajaan Rom dan Parsi. Dan tersebarnya umat Islam di seluruh dunia. Karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada 3 orang aku melihat firasatnya cukup kuat. Yang pertama Abu Bakar ketika mana dia memilih Umar Al-Khattab. Cukup kuat firasatnya. Dan yang kedua aku melihat wanita yang menjadi isteri Nabi Musa AS. Ketika mana dia berkata pada ayahnya, wahai ayah, lelaki ini jujur. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Wahai ayah, lelaki ini, perempuan ini, dia baru kenal Musa baru sejak satu tempoh yang singkat. Tetapi dia dah nampak Nabi Musa ini seorang kuat dan seorang yang amanah. Dan ini adalah sifat Rasul, kuat dan amanah. Lalu dia berkata pada ayahnya, wahai ayah, kalau lelaki ini ayah jadikan sebagai pekerja, ia pekerja yang hebat. Ini firasat seorang wanita yang selepas itu menjadi suaminya. Ini Nabi Allah Musa jadi suami dia. Dipanggil sahibatu Musa, isteri Musa. Yang berfirasat waktu menyuruh ayahnya, iaitu Nabi Allah Shu'aib AS memilih Nabi Musa sebagai menantu. Firasat yang baik. Bayangkan kalau anak-anak perempuan kita punya firasat yang baik macam ni. Dan mencadangkan pada ibu ayah dia, ya, ni elok jadi menantu, elok jadi suami saya. Firasat yang kuat. Tapi yang ada cuma nafsu. Maka firasat tu gagal. Kena pada tempatnya. Yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud ialah Al-Aziz, pembesar Mesir. Waktu dia berfirasat kepada Nabi Allah Yusuf AS, dia berkata pada isterinya, akrimi mathwahu, wahai isteriku, kamu kena muliakan budak ni. Walhal Nabi Yusuf diambil daripada dagangan, dijual beli, dibeli dengan harga beberapa dirham. Tidak pernah orang melihat hamba tu ada nilai. Tapi Al-Aziz bila melihat Nabi Yusuf yang telah dijual, dia melihat sesuatu pada Yusuf. Dan dia berpesan pada isterinya, akrimi mathwah, jaga elok-elok budak ni. Kerana budak ni ada sesuatu yang baik. Ini firasat. Firasat yang pertama disebut sebagai firasat imaniyah. Firasat iman. Berdasarkan keimanan. Dan firasat yang kedua berdasarkan kepada tajarub, pengalaman. Pengalaman tengok Nabi Allah Musa AS, dia boleh angkat sebesar itu penutup telaga perigi dan dia boleh tidak melihat perempuan walau dia boleh berbuat demikian. Ini tanda amanah yang besar. Kan nak melihat seorang lelaki amanah, lihatlah dia ketika dia bersama perempuan, maka dia ketahui amanahnya. Sebab barang yang disimpan yang paling menunjukkan amanah ialah bila lelaki menjaga perempuan. Maksudnya kalau seorang lelaki bersama perempuan, dia tak mengambil kesempatan, dia seorang lelaki yang amanah. Walaupun kebanyakan lelaki tidak mungkin semudah itu amanah bila berdudukan dengan perempuan. Kan itu Islam mengharamkan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak berdudukan lelaki dan perempuan, melainkan yang ketiga pasti syaitan. Kerana kebiasaan lelaki dan perempuan bila berduaan dia tak akan amanah. Lelaki tidak akan amanah. Tapi kalau lelaki amanah, dia termasuk pemuda yang dilindungi oleh Allah dengan bayangannya. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu, yang digoda oleh seorang perempuan yang kaya raya, yang cantik jelita. Lalu dia berkata, saya takut Tuhan sekalian alam. Ini lelaki amanah. Manakala bila Al-Aziz melihat Nabi Allah Yusuf, ia berdasarkan kepada pengalaman dia melihat ramai budak-budak. Atau bila kita sebut firasat, ada firasat berdasarkan pada iman kepada Allah. Ini yang dibicarakan oleh Abul Qasim, Imam Abul Qasim. Firasat iman, dipanggil firasat imaniyah. Ia datang daripada sifat ketakwaan seseorang pada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa pada Allah,
Allah akan ajar kamu sesuatu yang lain. Itu disebut sebagai firasat. Firasat imaniah ini terhasil dengan ketakwaan pada Allah. Terhasil dengan penjagaan diri daripada perkara yang mungkar dan maksiat. Terhasil daripada benar bicara perkataannya. Terhasil daripada wasangka baiknya kepada Allah. Bukan wasangka baiknya pada manusia. Terhasil daripada zikir yang banyak. Bacaan Quran yang berterusan. Tadabbur, tafakkur. Yang terhasil daripada ilmu yang sentiasa dipelajari. Ilmu yang ditekuni. Yang berlaku disebabkan pergaulan dengan orang-orang soleh. Baik, ini firasat imaniah yang kita akan bicarakan. Namun kita juga perlu bicara tentang firasat-firasat yang bukan datang daripada iman. Al-Imam Ibn Athir rahmatullahi alaihi, ketika mana membicarakan tentang jenis firasat, beliau menyatakan firasat itu ada dua. Satu firasat yang ditunjukkan oleh hadis, iaitu sabda Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam At-Tabrani. Dan kata Imam Suyuti, hadis ini hadis yang sahih. Dan kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid, isnaduhu hasan, sanadnya baik. Ini bila pro dan kontra tentang nilai status hadis ini. Ini dijawab oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid bagi sanad yang baik, dan Al-Imam As-Suyuti menyebut sebagai hadis yang sahih. Baik, bila kata Imam Ibn Athir, madalla alaihi al-hadis, firasat pertama jenis firasat yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW, dia datang daripada keimanan yang kuat, maka datanglah karamah dia. Dan firasat ini ialah jenis karamah, keramat. Ini karamah, kemuliaan yang Allah beri pada orang beriman. Dia melihat dengan iman yang Allah berikan padanya. Kan iman seorang manusia itu menghasilkan sesuatu. Contoh, kalau kita duit banyak, duit yang banyak itu menghasilkan sesuatu. Tuan-tuan boleh beli tanah, tuan-tuan boleh beli rumah, tuan-tuan boleh beli kereta. Apa saja tuan-tuan nak beli. Iman pula bila dia kuat, dia juga akan memberikan sesuatu. Yang diberikan sesuatu ialah firasat. Firasat bayarannya ialah keimanan pada Allah. Lepas itu Al-Imam Abu Qasim menyatakan, lagi kuat imannya, lagi tajam firasatnya. Firasat yang cukup tajam. Jadi Al-Imam Ibn Athir menyebut, jenis firasat pertama, firasat iman. Dan jenis firasat yang kedua, yang juga dipunyai oleh orang kafir. Itu firasat berdasarkan kepada pengalaman. Firasat berdasarkan kepada belajar. Firasat berlaku disebabkan kita bergaul. Dan bila kita banyak bergaul dengan orang, orang kafir juga punya firasat ini. Orang Islam, siapa pun. Kalau tuan-tuan dah biasa bergaul dengan orang, tuan-tuan dah kena skamer mana satu. Saya kena ni skamer. Cara di call saya kata ni call scam. Sebab apa? Dia pun dah kena scam 4 kali dah. Firasat ini berdasarkan tajarub, pengalaman, berdasarkan kepada ta'asyur, pergaulan, berdasarkan kepada pengamatan, berdasarkan pada bacaan, dia membaca. Tetapi bila kita baca tentang manusia gagal macam mana watak dia, manusia berjaya macam mana watak, manusia yang hebat macam mana watak, kita pun tengok orang. Tuan-tuan sebagai toke, tuan-tuan sebagai ahli masyarakat, tuan-tuan sebagai kawan, kita kenal. Kawan yang sebut on the way memang tak sampai on the way. Itu firasat je. Kan tajarub, pengalaman. Kalau seorang jadi cikgu. Tuan-tuan jadi cikgu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Anak murid bersilih ganti. Tuan-tuan dah kenal dah pattern anak murid. Pattern macam ni, saya dapat target, dia dapat 8A. Yang ni 8E. Yang ni 2 tahun kena tendang sekolah. Kerana dia berpuluh tahun jadi guru. Dan dia kenal watak-watak pelajar rajin, pelajar tak rajin, pelajar alasan. Dia kenal. Apakah itu firasat? Ya. Tapi ini bukan firasat imaniah. Firasat ini ialah kerana kebiasaan dia. Cikgu ni akan kata, budak ni, setahu saya, dia tak akan berjaya. Kalau jenis lawan cikgu, buku tak bawa, kerja rumah, homework tak siap, memang tak berjaya. Maka akhirnya keluar keputusan, betul tak betul? Kenapa cikgu ni, saya katakan, dia dah berpengalaman puluhan tahun. Tuan-tuan yang biasa jadi toke tengok pekerja bawah. Saya tahu tak, pekerja boleh naik yang tak boleh naik. Pekerja yang
mana menipu, yang mana jujur. Saya tahu. Firasat, ia firasat berdasarkan pergaulan. Ada orang yang suka membaca. Dia membaca banyak. Yang saya sebut tadi. Mereka tahu, mereka baca watak-watak orang gagal, watak-watak orang berjaya. Bahkan kadang-kadang mereka memerhatikan orang-orang yang punya tanda-tanda nak mati. Bukan firasat, tanda. Seorang doktor yang biasa muamalah dengan pesakit, dia tahu sakit ini berapa hari biasa mati. Apakah dia firasat? Ya. Firasat ini berdasarkan tajaruk, berdasarkan pengalaman dia. Ini bukan firasat imaniyah yang kita sebut. Kerana firasat imaniyah menjadikan seorang itu dekat dengan Allah. Manakala firasat yang umum hanya mengetahui sesuatu yang tersembunyi, tapi tidak ada nilai tambah. Just nak beritahu. Kita tengok orang ni macam ni watak dia. Orang ni macam ni watak. Atau ada seorang saya jumpa, dia mengenali seorang perempuan dengan namanya. Ini awak sebut satu nama, saya boleh gambarkan bentuk wajah. Kerana pengalaman dia melihat ribuan nama-nama wanita. Saya bagi satu nama perempuan. Kata orang ni muka dia macam ni, macam ni, macam ni. Nama macam ni, orang ni macam ni, macam ni. Dia bukan meramal, tapi itu pengalaman dia. Dia bersama ramai perempuan, maka begitu. Dan setengah para ulama, bila bicarakan tentang tanda-tanda yang ada di badan, tanda-tanda yang ada perlakuan, menjadi dalil kepada firasat. Karena itu disebut dalam Al-Quran sendiri, bila Allah Ta'ala menyatakan, ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Bila Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Tuan-tuan, kita kenal tak orang lapar? Kenal muka orang lapar? Kalau tuan-tuan bergaul orang lama dengan dia, kita tahu. Dia kalau dia mula diam, lapar lah tu. Tak cakap. Mula bercakap ramah, tiba-tiba diam. Mesti dia lapar. Tengok dia punya urut kepala, angin naik atas kepala lah tu. Dia nak sarapan lah tu. Tengok dia mula rasa tak selesa. Ya, kita berdasarkan pengalaman kita. Lalu kita kenal ramai orang watak-watak macam ni. Seorang ibu berfirasat tentang anak-anak dia. Dia tengok anak dia ni nak tidur, ni sakit perut. Dia nampak. Berfirasat. Tapi berdasarkan pengalaman dia. Berdasarkan mungkin pembacaan. Dan Allah sebut dalam Quran yang saya katakan tadi, ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenal mereka melalui wajah-wajah mereka. Kamu kenal mereka melalui tanda-tanda yang ada. Seorang perempuan dia nak beranak. Baik suami dia, baik isteri dia, dia ada pengalaman. Ni mungkin anak ketujuh. Dia dah tahu simptom dan datang. Dia datang dia punya kontra dia ni berapa minit. Dia tahu. Suami dah tahu lah ni kalau dah buka berapa cm lah. Berapa minit beranak dah tu. Suami dia. Isteri juga tahu begitu. Apakah ini firasat dia? Tapi ini bukan firasat imaniah. Hanya membicarakan suatu tanda yang kita kenal seseorang. Sebab itu kata Ali bin Abi Thalib. Tak ada seorang pun menyembunyikan sesuatu. Tak ada seorang pun menyembunyikan sesuatu. Melainkan akan kelihatan pada bicaranya dan terkelihatan pada safhat wajhi. Pada raut wajahnya. Dan kalau orang tu dia study sikit. Kita kalau biasa dengar orang bercakap. Daripada percakapannya kita tahu apa benda dia nak sampaikan. Apa benda dia nak sampaikan. Kalau dia kata, sedap nampak makanan tu. Maknanya dia nak. Tidak, dia takkan puji. Kalau dia bertanya tentang, nak tanya ni sekian-sekian nama. Ataupun perempuan ni nama mana, duduk mana. Kita tahu dia minat. Daripada percakapan dia. Daripada wajahnya. Bila dia tersenyum, kita tahu ada sesuatu yang dia nak beritahu. Lepas tu kata Sayyidina Ali, tak ada satu pun yang disembunyikan oleh manusia. Melainkan akan terkeluar pada bicara dia dan keluar pada raut wajahnya. Cuma kita kena tengok sikit manusia. Maksudnya kalau tuan-tuan jenis orang memerhati, study, tuan-tuan akan kenal orang tanpa tanya dia. Kita tak payah tanya dia kerja apa. Cara dia bercakap dah tahu, dia tahu kerja apa. Raut wajahnya pun dah tahu. Sebab itu diceritakan oleh Ibnu Sina. Bila ada seorang lelaki dia ada sakit kemurungan. Dia murung. Dia tak nak bercakap. Dia diam. Lalu tak tahu nak ubat apa. Dah ruqyah dah. Dia dipanggil Ibnu Sina datang ke rumah. Ibnu Sina pun datang.
Maka dia tengok lelaki ni murung. Dia tahu, ni murung ni lain macam. Oh, tak nak cakap. Maka dia kata pada tuan rumah, dia kata sebut setiap nama jalan kampung ni. Dia pun sebutlah jalan, jalan Nangka, jalan Cempedak, jalan Duku. Macam Kota Masai lah ni. Jalan Lansak, sebut semua. Tiba-tiba sampai satu jalan, pemuda ni wajahnya seperti menunjuk perhatian. Macam ni nak sebut ni jalan Lansak. Muka dia senyum sikit. Baik, sebut semua penduduk yang duduk, alamat-alamat rumah kat situ. Sebut. Maka dia sebut alamat sekian-sekian. Sampai satu nombor rumah, maka lelaki tu lebih nampak ceria. Maka disebut nama anggota keluarga dalam tu. Sehingga disebut nama seorang perempuan, dia terus senyum. Punya angau jatuh cinta. Macam tu Imam Nusina dia analisis orang ni. Jadi diam, tu jatuh cinta tu. Hati-hati kalau tengok diam, jatuh cinta tu. Angau tu. Di sini kita lihat bagaimana Ibn Sina dia berdasarkan kepada tajarub dia. Orang yang murung. Tapi orang ni payah nak cakap. Dia jatuh cinta. Kata dia ni berani macam tuan-tuan, tak apa. Nak je beritahu. Nak je beritahu. Itu tak sempat murung. Kita cerita orang yang dia nak, dia tak boleh beritahu. Baik dia perempuan, baik dia lelaki-lelaki. Ada lelaki-lelaki dia nak seorang perempuan tapi takut nak beritahu. Keberanian tak cukup. Mungkin dia fikir macam-macam. Dia tak ada fiqah bin nafs. Tak ada kepercayaan diri. Akhirnya kita bapa ni, tengok anak kita kenapa murung, tak cakap. Dia cakap nak kahwin, dia takut. Dia takut orang kita satu hal. Dia takut dengan perempuan tu satu hal, takut ditolak. Dia tidak mahu digagalkan. Maka dia murung. Mungkin penyakitnya ialah jatuh cinta. Mungkin. Dia sebut mungkin, bukan mutlak. Mungkin. Kan tak boleh. Demikian juga perempuan. Perempuan ni, dia lagilah takut nak beritahu. Sedangkan dia minat seseorang. Dia pun murung. Tapi kita tahu bila duduk dengan orang tu, atau dengar nama orang tu, dia nampak reaksi yang berbeza. Maka sebab itu disebut dalam hadis bahawa antara tanggungjawab wali ialah menikahkan anak perempuan idza aradat, bila dia nampak tanda-tanda kehendak. Anak-anak perempuan mungkin walaupun kita sekarang ada pada zaman berani semua, lelaki berani, perempuan berani. Tapi ia tidak membuang fitrah manusia, sifat takut dan kebimbangan mereka. Sebab itu para wali di kalangan ayah, dia kena tengok anak-anak perempuan dia. Yang punya keinginan, yang mungkin tersekat disebabkan sebab tertentu. Sebab itu Umar Al-Khattab, bila Hafsah menjanda, dia terus tanya, siapa nak kahwin anak aku? Sebab dia tahu watak anak dia. Anaknya perlukan suami. Maka ditanya kepada Uthman bin Affan, ditanya pada Waqah. Sehingga dia rasa macam tak ada orang anak-anak perempuan dia. Sehinggalah dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang masyhur bagaimana kisah Umar Khattab menawarkan anaknya kepada sahabat-sahabat. Yang diambil istimbat oleh para ulama, sunat menawarkan anak-anak kita atau perempuan di bawah jagaan kita pada orang soleh. Disunatkan. Kita tawarkan. Kadang-kadang kita katakan, dengan tawaran tadi baru manusia ada kehendak. Macam tuan-tuan lihat hari ni ilmu marketing lah. Kadang-kadang kita tak nak benda tu, tapi orang tu pandai market. Jadi kita nak. Kita pergi kat kedai, kita tak nak beli pun. Tak ada niat nak beli. Tiba-tiba ada orang pandai bercakap. Jadi kita pun terbeli. Terbeli, terbayar, semua. Akhirnya kita pun ambil. Sama juga, kita katakan ada orang-orang yang dia tidak kuat keinginan berkahwin. Tapi bila ditawarkan, dia mungkin kahwin. Anak-anak kita yang agak pasif sikit. Umur 25, 30. Pasif. Ni kalau ditawar dengan cara baik, mungkin dia nak. Tapi kita tak pandai menawar. Akhirnya anak kita membujang sampai satu tempoh yang menakutkan kita. Dan satu tempoh umur yang membimbangkan kita. Jadi kan itu di sini penting melihat tanda-tanda mereka firasat. Sampai masanya. Saya ada seorang, ni cerita firasat, pengembala kambing. Dia kata, Ustaz, saya ada satu ilmu, saya tahu kambing tu mengandung tak mengandung, bila dia mula dikawani oleh jantan. Dia kata macam mana ini tokoh penternak. Dia kata kalau kambing jantan, dia kambing jantan seekor, dia akan kawani dengan 40 ekor betina. 30 ekor betina. Cari.
Dia tahu bagaimana kambing tu bila sudah dikawani oleh jantan tadi akan mengandung. Dia tahu. Saya kata macam mana? Bila jantan tu mula bersama dengan betina tu, maka betina mula akan tunjuk keadaan yang menggementar, macam sejuk. Dia akan, dah bersama dia akan menggeletar seperti sejuk. Itu tanda akan jadi. Ini firasat. Berdasarkan pengalaman dia perhati je kambing. Tanya orang ternak kambing, dia perhati, akhirnya dapat ilmu banyak. Lepas tu kita nampak muka kambing sama, tapi dia boleh kenal nama siapa-siapa. Hari lahir, dia ingat. Kerana dia memerhati. Dan sebab itulah dia tahu tentang watak-watak kambing. Dan ini juga firasat umum. Yang saya katakan dia peroleh dengan sebab belajar, membaca, disebabkan dengan dia berada lama, pengalaman dia dalam suatu tempat. Ini firasat ilmu yang baik. Kerana ilmu ni datang dengan ketepatan. Dan kalau secara kajian DNA, dia macam 99% betul. Allah mengilam melainkan Allah mentakdirkan sebaliknya. Tapi secara umumnya betul. Apa yang dilihat oleh orang-orang yang punya pengalaman ini. Namun kita nak bicara tentang firasat iman. Firasat yang macam tu yang disebut oleh para ulama, boleh kita belajar. Boleh kita belajar dengan dua cara, kata mereka. Yang pertama, dengan banyakkan membaca. Yang kedua, dengan duduk bersama dengan orang yang bijaksana. Tuan-tuan aku pun dapat ilmu ni. Tuan-tuan banyak baca tentang haiwan. Tahu banyak tentang haiwan. Banyak membaca tentang tanaman. Tahu banyak tentang tanaman. Kemudian berkawan dengan orang ahlinya. Tapi untuk tajaruk, untuk firasat keimanan, ia tidak terhasil melainkan kerana banyaknya ketaatan kita pada Allah. Makin banyak taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin kuat kesan firasat kita. Firasat ini firasat yang bukan saya katakan sekadar nak tahu sesuatu yang tersembunyi, tapi ada tujuan. Yang firasat umum mungkin ada tujuan, mungkin tak ada tujuan. Mungkin sekadar nak beritahu saya tahu tentang ini dan awak tak tahu. Tapi disebut tentang firasat keimanan, ia punya manfaat yang besar. Bagaimana kita sebut firasat Umar Al-Khattab waktu melantik, firasat Abu Bakar As-Siddiq waktu melantik Umar Al-Khattab. Kan manfaat yang besar. Seorang berkata, wahai Abu Bakar, tinggalkan pada kami calon untuk jadi khalifah. Lalu kata Abu Bakar, aku akan tinggalkan satu calon. Kalau ia baik, maka ia datang dari Allah. Kalau dia tidak baik, maka itu kesilapan diriku. Maka aku mewasiatkan supaya yang menggantikanku ialah Umar Al-Khattab. Tentang sahabat-sahabat bila dengar nama Umar Khattab, mereka berpecah pada tiga. Satu, memang ada Umar Khattab sudah pun membentuk para peminat dia. Dia panggil Khattabiyah. Peminat Umar Khattab. Memang suka Umar Khattab. Yang kedua, golongan yang melihat Umar Khattab ni keras. Lalu mereka bimbang. Yang rasa paling terasa golongan munafikin. Ada penentang Islam. Paling terasa. Dan golongan tertentu yang lemah iman, takut. Dan golongan yang ketiga ialah golongan tunggu dan lihat. Lantik siapa, kita tengok macam mana dia buat. Kita tunggu dan lihat. Apakah dia seperti Abu Bakar As-Siddiq atau sebaliknya. Kita tengok. Maka firasat Abu Bakar As-Siddiq begitu tepat. Bahkan firasat Abu Bakar juga dilihat bila mana pembahagian harta pusaka. Bila dekat dengan kewafatannya, kerana Abu Bakar ada berkahwin baru, dia berkata, ibumu, kata pada Aisyah, dia mengandung. Walau tak letak test pregnancy, tak ada, tak pergi klinik, tak ada. Abu Bakar mengetahui bahawa saya firasat, dia mengandung, maka harta pusaka ditinggalkan untuknya. Iaitu dalam kandungan. Dalam kandungan itu. Ini kita kalau belajar pusaka, dia panggil mirasul ham. Iaitu harta pusaka bagi bayi yang dikandung. Dia mungkin akan melahirkan. Maka dia sebut tentang jantina anak ini. Ini firasat Abu Bakar untuk menyelesaikan masalah faraid. Menyelesaikan masalah faraid. Jadi di sini kita lihat bagaimana Abu Bakar menyelesaikan masalah ummah dan masalah yang berkaitan dengan agama. Dan firasat ini yang kita nak. Selesai masalah agama. Hari ini dengan ramainya para pembohong mengaku Mahdi. Hari ini ramai pada pembohong yang mengambil kesempatan daripada kejahilan orang awam untuk mengaku macam-macam.
Maka perlukan ahli firasat untuk melihat bagaimana golongan pembohong ini berakting ataupun buat sesuatu perangkap kepada orang-orang yang jahil. Bagaimana dilakukan oleh salah seorang daripada, ada seorang dulu yang cuba mengangkat orang Islam dengan idea-idea yang baik. Asalnya baik. Rupa-rupanya dia pada penghujungnya membawa pada kesesatan. Dan ini penting firasat dan menyelamatkan agama seseorang. Jadi kita lihat bagaimana firasat keimanan yang kita nak bicarakan. Kata Imam Syekh Abdul Qasim, katanya, firasat ialah suara batin yang masuk dalam hati dan meniadakan kontradiksi. Yang masuk dalam hati dan menentang perkara yang berlawanan dengan hati. Ini bila kita sebut tentang firasat suara batin yang masuk dalam hati dan meniadakan, yakni menidakkan kontradiksi, suatu yang datang secara bertentangan dengan maksud mudah, satu bahasa, satu kata-kata yang muktamad, sehingga dia tak wujudkan lagi rasa berbelah bagi. Kita kan dalam hati kita rasa kadang-kadang nak, kadang-kadang tak nak, kadang-kadang ya, kadang-kadang tak. Kita berbelah bagi. Nak makan tak nak makan, nak makan tak nak makan, nak pergi ke tak nak pergi, berbelah bagi. Nak kahwin ke tak nak kahwin, berbelah bagi. Nak kerja ke tak nak kerja, nak kawan ke tak nak kawan, berbelah bagi. Orang ahli firasat dia tak ada berbelah bagi, dia muktamad. Kerana bahasanya bila datang dalam hati, dia menimbulkan muktamad. Sebab itu orang beriman diajar untuk mendapatkan firasat ini dengan cara istikharah, supaya kita dapat jawapan muktamad. Ustaz, saya duk istikharah tak, ragu juga Ustaz. Ragu. Kita dah sebut, kekuatan firasat ini berdasarkan kekuatan iman. Bila kuat iman seseorang, bila mana dia beristikharah, dia dah jumpa keputusan. Tapi bila orang tu lemah, dia bila istikharah, dia masih tak nampak. Tak nampak. Dia kena ada orang tolong beritahu dia apa yang patut dia buat sesudah dia istikharah. Dia seorang hamba Allah, dia istikharah. Saat saya nak istikharah, nak kerja A ke nak kerja B. Tapi tak nampak. Maka dia pun datang jumpa orang alim. Maka orang alim akan tanya dia beberapa soalan. Baik, kerja ni macam mana? Kerja ni macam mana? Ni gaji berapa? Ni gaji berapa? Ni kena tinggal anak bini tak? Ni kena tinggal kewajiban tertentu atau tidak? Maka dia tolong bagi keputusan. Istikharahnya menjadi laluan keberkatan. Walaupun dia tak dapat keputusan, dia laluan keberkatan dalam mendapat keputusan. Jangan tidak istikharah. Istikharah itu cara untuk mendapat firasat yang betul. Kerana bila kita nak buat keputusan, kita tak menyesal. Tentang benda yang paling sakit ialah menyesal. Menyesal ni sakit. Nampak biasa je terus. Menyesal saya. Yang paling teruk bila kita menyesal buat baik. Oh sakit. Menyesal saya tolong dia. Kalau tak tolong, taklah dia jadi macam tu. Menyesal saya kahwin dengan dia. Dah terkahwin dah 20 tahun. Menyesal. Amat sakit bahasa tu. Menyesal beli barang ni. Bukan sebab itu kita tak diajar untuk kita, perkataan kita jangan menyebabkan kawan kita menyesal. Umpama dia dah beli barang. Berapa awak beli? RM20. Kenapa tak beli? Saya beli saya RM10. Itu perkataan tak baik untuk dia. Dan kita tak patut cakap macam tu. Kerana kita telah menjadikan dia berada dalam penderitaan menyesal. Awak beli berapa? RM20. Dan awak jual apa? Kalau saya jual RM30. Untung saya beli. Itu lebih baik. Tapi kita suka cakap macam tu. Cakap untuk sesalkan orang. Awak beli kereta kat mana? Sekian-sekian. Kalau awak beli kat saya, dapat semua percuma. Tinta percuma, minyak percuma, kereta pun mungkin percuma. Dia punya otak dia. Awak beli kat dia semua kena bayar. Tinta tak bagi, minyak tak bagi. Kawan ni rasa macam menyesal. Kata ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bukan, melainkan kita nak tunjuk apa yang lebih baik untuk kalau dia nak bertindak akan datang. Tapi untuk kita saja-saja nak mainkan dia, itu tak dibenarkan. Tapi kalau saya tahu dia ni mungkin kaki kereta, dia akan beli kereta banyak. Saya tengok beli kereta siapa? Sekian. Apa hadiah dia bagi? Hadiah gini. Kalau awak beli satu lagi dia, kalau awak lain kali nak beli kereta, awak beli dengan dia. Dia akan beri hadiah lebih banyak. Dia bukan tujuan nak nyesalkan, tapi nak tunjuk apa yang lebih baik. Dan dia tahu orang ni akan buat lagi. Maka itu okey. Tapi saya saja tuan-tuan nak menyesalkan dia. Saja nak sakit hatikan dia, maka ini tak dibenarkan dalam Islam.
Dan ini berlaku pada banyak penjual-penjual yang cuba sakit hati pembeli. Awak beli mana ni? RM8. Kalau awak beli saya RM7. Nanti dia tipu barang lain. Lepas itu kadang-kadang menyembunyikan harga tu jauh lebih baik. Berapa beli? Ada lah. Sebab kita nak menyesatkan orang ni pula. Awak boleh, kalau awak jual berapa kita tanya. Saya jual RM8, saya beli RM4 je. Nyesal pula dia. Yang tanya tu menyesal tanya. Kata ini perbuatan-perbuatan yang supaya manusia ni saya katakan tidak disakiti dengan perkataan. Kita tak dibenarkan untuk menyebut benda-benda yang seumpama itu. Kembali pada apa yang disebut definisi firasat. Setiap suara hati mempunyai nilai hukum menguasai hati. Dia akan tetapkan. Itu firasat. Dia tak ragu-ragu. Dia datang, tetap. Kata firasat. Baik. Asal makna firasat diambil daripada pecahan kata farasat. Faras. Yang mengandungi makna menerkam dan memburu. Dan kalau orang Arab sebut farisatu as-saba'. Farisah ni artinya mangsa. Yang diterkam oleh as-saba' atau as-sabu' artinya binatang buas. Ini dalam perbahasan bahasa Arab. Sebab dari sudut kalau kita mengaji bahasa Arab, tambah dengan syariat ke apa benda, dia bila dia mendefinisikan sesuatu, dia akan pergi kepada makna bahasa dahulu. Supaya dalam memberi makna yang sepatutnya mustalah, dia beri makna yang tepat. Baik, farisatu as-sabu', memberi maksud terkaman binatang buas. Kita katakan bila kita sebut firasat, saya dah sebut tadi binatang, dia ngintai-ngintai buruang dia sampai waktu dia terkam terus tanpa teragak-agak. Itulah firasat. Dia datang menerkam hati kita tanpa kita teragak-agak dalam melakukan sesuatu. Kalau tuan-tuan teragak-agak, itu bukan firasat. Kalau kita tetap, maka itu firasat. Akan tetapi, makna perbandingannya tidak boleh diertikan dalam konteks hati secara apa yang ada padanya. Ini sedikit kesilapan terjemahan. Dia nak sebut tetapi, kehendak diri hati kita atau nafsu kita tidak boleh jadikan ia sebagai asas kepada firasat. Kerana firasat berdasarkan kualiti iman. Maksudnya, dalam hati kita kan memang berbicara tentang nafsu. Dipanggil mujawizat atau nafas ataupun nafs. Keinginan diri kita. Dalam hati kita, saya memang nak beli benda ni. Itu firasat ke? Itu nafsu. Saya memang nak pergi kedai ni. Saya memang nak kahwin dengan fulan bin fulan ini. Itu nafsu. Macam mana kita nak bezakan nafsu dengan firasat? Kan nafsu juga bila dia berkehendak, dia nekat. Kan nafsu kan nak nekat. Orang ni nekat nak beli motor besar. Dia simpan duit dia daripada kecil. Simpan. Nekat beli. Itu nekat nak beli kereta. Dia bawa duit shilling berapa tong lah. Dia simpan. Penat salesman tu nak kira duit shilling ni. Tapi dia nekat nak beli kereta walaupun dengan cara simpanan. Kata ini namanya nafsu. Ini kehendak nafsu. Juga dia bersifat nekat. Tapi bagaimana nak bezakan nekat nafsu dengan nekat iman? Kan nekat nafsu, dia ambil kira dengan kehendak-kehendak manusia biasa. Tapi nekat yang datang daripada iman, berdasarkan pada nilai kualiti iman. Kerana bila dia buat, dia ada ukuran dosa pahala. Yang nekat nafsu dia tak cerita dosa pahala, dia cerita nak. Saya nak benda ni. Kalau tanya apa dia punya kelebihan, keuntungan, kebaikan, tak, saya nak. Tengok rumah ni lawa, saya nak rumah ni. Kalau tanya kenapa nak rumah ni? Sebab saya nak lah rumah ni. Lawa rumah ni. Dia ada style English sikit, ada style ni kita pun nak. Comel, bilik cukup, sekian-sekian. Habis apa beza orang yang ada firasat iman? Dia akan melihat nilai bagaimana rumah itu menguatkan agama dia. Oh, rumah ni kat masjid. Saya nak ke masjid. Saya nak dengar laungan azan. Biar anak-anak saya terbangun dengan laungan azan. Saya nak dengar biar anak-anak saya dengar kuliah. Dengar kalau dia tak pergi ke masjid, dia akan dengar di rumah dia. Saya nak supaya rumah saya menjadi tempat lubuk pahala. Biar orang parking depan rumah saya kalau dia ke masjid ke surau. Saya akan siapkan bulan ni. Supaya saya senang hantar makanan. Tetapi orang ni melihat dengan firasat iman. Kan dia melihat rumahnya sebagai lubuk pahala. Dia bukan melihat rumahnya sebagai lubuk nafsu. Nak tidur, nak karaoke, seronok, kawan datang puji, rumah lawa, rumah cantik. Itu kehendak nafsu. Dia juga nekat. Di situ kita bezakan. Firasat iman, dia akan ada kira-kira pahala, dosa, syurga, neraka. Dia akan ada kira-kira kelebihan agama. Kalau seorang tu dia nak kahwin dengan seseorang, dia lihat manfaat apa? Kalau lihat manfaat agama,
manfaat ketakwaan, manfaat sekian-sekian, maka itu bukan nafsu dia. Tapi kalau dia kahwin sebab nampak orang ni begini-begini, maka dia nilai nafsunya. Itu kehendak awam, umum. Kita cerita bagaimana seorang lelaki yang bermimpi kiamat berlaku. Dalam kiamat berlaku, manusia dalam keadaan huru-hara dan ketakutan. Tiba-tiba dia melihat di celah-celah manusia itu ada kanak-kanak yang membau bekas air. Maka diberi minum setiap orang tertentu. Lalu lelaki ni kata, "Hei budak, bagi aku air." Lalu kata lelaki ni, "Kamu tak kahwin, macam mana anak?" Tak dapat. Ini khas bagi orang yang ada anak. Rupanya ulama ni dia bujang. Bila dia bangun tidur, dia berkata, kalimah pertama dia kata, "Zawijuni, zawijuni, kahwinkan aku, kahwinkan aku." Bukan dia kahwin kerana hal kebiasaan manusia nak kahwin. Mereka kerana dia melihat huru-hara akhirat dan melihat kanak-kanak yang membawa air. Untuk diberi minum pada bapa-bapa mereka. Maka dia tahu kelebihan punya anak. Dan itu dia berkahwin. Tetapi dia berkahwin bukan macam saya katakan kehendak biasa manusia. Lepas tu ada seorang ulama namanya Haris Muhasibi. Haris Muhasibi, bila orang bermimpi bertemu dia dalam syurga. Lalu orang bertanya padanya satu soalan. Hebat di dalam syurga. Di mana temanmu, Imam Ahmad bin Hanbal? Oh, dia berada pada kedudukan lebih tinggi pada aku. Kenapa? Sebab dia kahwin, aku tak kahwin. Kelebihannya di situ. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, isteri dia mati hari ini, esok dia kahwin. Bukan cerita, ramai orang manusia melihat kahwin kerana nafsu dengan kebiasaan mereka menghukum orang secara awam. Tidak bagi orang yang kenal ataupun yang punya agama, dia mesti ada tujuan dia. Dia tak mungkin kahwin macam setengah manusia kahwin. Dia mesti ada tujuan. Dia mesti ada tujuan yang dikehendaki. Imam Ahmad bin Hanbal isinya mati hari ini, esok dia kahwin. Lalu ditanya kepadanya, aku malu bertemu Allah dalam keadaan bujang. Tak nak jumpa Allah. Kata bertemu Allah dalam keadaan bujang, bertemu Allah dalam keadaan kahwin berbeza. Contoh kita kalau jumpa orang, soalan yang kita tanya, dah kahwin belum? Budak-budak. Orang tua kita tak tanya lah. Kita tanya anak berapa. Budak-budak muda, dah kahwin belum? Dan budak ni kalau dia tak kahwin, dia akan pasti menyebut dengan malu. Belum. Tapi nak kahwin malu, kalau kita tanya, kenapa belum? Seronok lah bujang. Cakap je tak ada jodoh lagi. Kita sebut seronok bujang. Seronok bujang, saya happy bujang. Wanita happy. Jadi, kalau mak bapak fikir macam tu, awak dah tak ada kat dunia. Kalau mak bapak fikir macam tu lah. Jadi bila seorang melihat perkara ini, orang lain melihat cara nafsu, dia lihat secara ketakwaan pada Allah. Maka ini firasat. Itu firasat yang hebat. Itu saya katakan dalam bab bagaimana firasat berbeza dengan nekat nafsu. Nafsu, bila dia nak sesuatu, kalau ditanya kenapa, ini kan nafsu. Tapi kalau sekiranya orang berfirasat, dia ada nilai-nilai keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Kata Abu Sa'id Kharras, barang siapa melihat dengan cahaya firasat, maka dia melihat dengan cahaya Tuhan. Sumber ilmu yang diambilnya, yang digunakannya ialah daripada Tuhan. Dia dapat melihat tanpa lupa dan lalai. Arti dia sentiasa diingatkan oleh Allah. Hukum kebenaran Tuhan berjalan ikut lidah dia. Apa dia cakap itu hukum Allah. Ini berdasarkan hadis. Ittaqu firasatal mu'min. Innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Lidah mereka tidak akan bertutur mereka yang benar. Satu ketika Uthman bin Affan datang Anas bin Malik padanya. Anas bin Malik sebelum jumpa Uthman bin Affan, dia lalu pergi pasar. Lalu dia terpandang seorang wanita cantik. Dia pun tengok sekejap. Maka dia pun masuk jumpa Uthman bin Affan. Lalu apa kata Uthman? Seseorang yang masuk menemuiku, pada matanya ada kesan zina. Seorang yang masuk menemuiku, pada matanya ada kesan zina. Walau atharu zina fi ainai. Lalu kata Anas bin Malik. Di mana Uthman dia tak kata Anas bin Malik. Dia kata, seorang yang masuk bertemu aku, pada matanya ada kesan zina. Kata Anas bin Malik, awahyan nuzil, apakah wahyu baru sedang diturunkan? Apakah ada wahyu baru? Kata Uthman, bukan firasat orang beriman. Bukan wahyu, firasat. Kerana firasat ni ialah anak buah, anak cucu pada wahyu. Maksudnya tuan-tuan dia sebut kebenaran.
Sebagaimana disebut mimpi 1/46 daripada tanda kenabian. Dari sudut benarnya. Sebagaimana benar kenabian. Dan firasat juga begitu sebab melihat dengan cahaya Allah. Akan kata Uthman bin Affan bukan wahyu, tapi ini firasat orang beriman. Maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik menyadari itu teguran Uthman pada dia. Seorang masuk menemui aku dan pada matanya ada kesan zina. Jadi ini firasat. Walau Uthman bin Affan bukan ada CCTV duk tengok. Ini sahabat-sahabat yang terkenal dengan firasat mereka. Sebab itu mereka saling tegur menegur. Firasat digunakan bukan nak berbangun menegur. Tegur Anas bin Malik. Secara hikmah. Bijaksana. Sebab itu kalau orang tahu. Kata kalau kita tahu orang beriman. Orang soleh. Ada firasat ini. Kita tak berani bercakap depan dia. Kalau setiap kali kita bercakap depan dia, kita mendedahkan siapa kita. Bukan kita juga kadang-kadang tak berani pandang wajahnya. Kerana tuan-tuan bila tuan-tuan pandang wajah orang bertakwa, tuan-tuan seperti minta supaya dia terjemahkan wajah kita. Maka dia pun tengok wajah kita. Oh, wajah ada masalah banyak ni. Ni hutang tak bayar ni. Ini wajah begini-begini. Sebab itu kalau orang mengetahui, mereka tak berani menatap wajah guru mereka. Kalau mereka tahu tentang firasat orang beriman. Bukan mereka tak berani bercakap. Kerana memang percakapan itu sebagai mereka tersenari, itulah zahir hati kita. Kita tak boleh sembunyi. Orang yang mampu sembunyikannya orang yang kuat imannya. Kita tahu orang awam. Kadang-kadang lapor pun dia tak reti nak sembunyi. Lapornya dengan cepat. Dalam Facebook lah tu tulis lapor. Ya, ini kejahilan. Sakit dia akan sebut sakit. Ada orang dia jaga maruah, kalau sakit dia tak akan sebut. Dia diam. Dia tidak terbiasa menyebutnya depan orang. Baik sakit, baik demam, baik batuk ke, baik lapar ke. Apa pun dia tak beritahu orang. Dia diam. Kerana dia ada iman yang kuat boleh menyimpan. Kalau ada yang boleh menyungkilnya, cuma orang yang iman lebih kuat pada dia. Kita tengok. Tapi orang macam kita tuan-tuan lemak. Ada sikit masalah tu cerita ke orang. Kerana kita tak kuat. Jadi orang macam kita tak perlu tengok dengan firasat. Beritahu sendiri mulut dia. Beritahu sendiri. Apa masalah dia. Dengan bini dia, dengan suami dia. Dia beritahu sendiri. Dia tak ada kerasaan kuat. Bagi orang tertentu. Yang ada maruah, yang ada agama. Dia orang yang suka menyembunyikan. Dan tidak diketahui tentangnya. Melainkan orang tertentu. Dan ini Allah sebut dalam Quran. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang beriman itu mengetahui pada harta mereka ada hak tertentu. Hak yang akan diberikan kepada yang meminta dan hak yang akan diberikan kepada yang tidak meminta. Orang beriman ni dia akan kenal satu spesies manusia, jenis manusia yang akan beritahu dia susah. Yang kita pun bagi. Ada satu yang tak akan beritahu. Kerana dia menjaga maruah dia. Tapi dia akan dikenali oleh orang beriman. Dia akan dikenali, tengok saya tahu susah. Orang nampak dia macam senang, macam ada kerja. Orang nampak dia macam ada duit. Tapi seseorang mengenali dia tak ada duit. Dan kita hampir tidak percaya bahawa dia tak ada duit. Tapi demikian orang tertentu mengenali dia tak ada duit. Tuan-tuan akan, kalau tuan-tuan bergaung orang, tuan-tuan akan jumpa orang, saya katakan. Zohir nampak macam, kita katakan, ada duit, tapi dia tak ada duit. Dia miskin, dia perlu dibantu. Bahkan kadang-kadang dia lebih asnah daripada asnah. Yang kita tengok macam asnah ni, macam asnah. Nampak macam bukan asnah. Kita pun hantar beras. Dia siap cakap, simpan dalam, tengok 40 kapik dia punya beras. Ni macam dah syarikat bernas, anak syarikat bernas. Dia siap suruh, tolong susung. No. Kita setiap tahun namakan dia asnah. Dia punya beras. Macam cawangan bernas. Anytime dia boleh jual. Ada orang tuan-tuan pergi rumah dia, nampak zahir kaya tapi dia tak. Kita orang macam ni yang payah orang nak jumpa. Melainkan orang tertentu yang akan jumpa dia. Kita tahu dia susah, kita tahu dia sekian. Ada orang kita nampak dia banyak duit. Banyak duit. Tapi kita tak pernah tahu bagaimana duit dia belanja. Zahir kita nampak dia banyak duit, tapi dia tak pernah ada baki di tangannya, melainkan dia bagi-bagikan. Tapi tuan-tuan mungkin tak kenal orang ni. Sebab tuan-tuan akan kata, oh dia kaya. Dia kaya kerana kita lihat bagaimana cara dia memberi. Tapi kita lupa dia tidak menyimpang untuk diri dia. Ada orang tidak memberi lalu kita kata dia miskin. Rupanya dia menyimpang semua untuk diri. Dia kaya. Kita nampak dia tak pernah beri. Tapi sebenarnya sedang menyimpang untuk diri. Dia jauh lebih kaya daripada orang kita nampak memberi. Secara makna harta.
Tapi secara makna, pemurah, secara makna orang kaya di sisi Allah ialah orang yang memberi. Kerana orang yang paling kaya di sisi Allah ialah yang paling banyak memberi, bukan paling banyak menyimpan. Kerana yang paling banyak menyimpan, dia akan menyesal dia dapat Allah, kerana duit ni tak digunakan. Yang memberi, dia telah mengekalkan atau dia telah menyimpan hartanya pada simpanan Allah. Maka dia akan beruntung menuai apa yang diberikan, apa yang diinfakkan. Kata Muhammad Al-Wasiti, firasat adalah pancaran cahaya yang memancar dalam hati. Dominasi, kesan daripada makrifat yang membawa rahsia dalam hati. Sesuatu yang gaib menuju yang gaib. Sehingga dia mampu melihat sesuatu menurut sisi Tuhan, bukan menurut sisi manusia. Dia mampu berbicara dengan hati makhluk. Baik, kata Imam Wasiti, kata kita melihat orang dengan sisi kita. Kalaulah kita seorang yang mulia, kita akan melihat orang dengan sisi Allah. Kita bawa satu cerita ringkas. Kerana cerita ni masyhur. Cuma tuan-tuan faham poin dia. Melihat dengan sisi Allah. Ni ada seorang wanita sedang menyusukan anak. Datang seorang lelaki yang gah. Dengan bodyguardnya. Dengan kuda yang cantik. Dengan pakaian yang indah. Lalu seorang ibu ni berkata, ya Allah, jadikan anakku sepertinya. Lalu anaknya, dalam hadis Bukhari, anaknya berhenti menyusu. Lalu berkata, ya Allah, jangan jadikan aku macam lelaki itu. Kemudian datang seorang perempuan hitam yang dipukul dan dituduh pencuri. Dipukul oleh pengawal istana. Lalu perempuan berkata, demi Allah aku tidak mencuri. Lalu seorang perempuan yang sedang menyusu anak melihat scene yang berlaku depannya. Lalu berkata, ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Tiba-tiba budak ini berhenti menyusu lalu berkata, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Lalu si ibu tercengang berkata, wahai anakku, setiap kali aku doakan begitu, kamu doakan begini. Kenapa? Kata, wahai ibu, lelaki yang ibu tengok tadi memanglah hebat, tetapi dia sombong dan Allah murka pada dia. Okay, saya tidak mau menjadi orang yang dimurkai. Lihat, budak ni melihat pada sisi yang Allah tengok, bukan sisi yang manusia tengok. Manakala perempuan tadi yang dikatakan sebagai pencuri, dia tidak mencuri, tapi dia dituduh. Maka aku suka menjadi perempuan yang bersabar yang dituduh. Nak jadi macam tu. Terlihat bagaimana dia melihat. Budak ni melihat sesuatu yang Allah lihat. Bukannya kita manusia lihat. Dan ini dilihat bila Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sahabat. Tiba-tiba lalu seorang lelaki yang kaya raya. Lalu kata Rasulullah, apa kamu kata tentang lelaki ini? Kata mereka, oh ini lelaki yang kalau cakap orang dengar, kalau meminang orang terima. Lelaki ini pun berlalu. Kemudian datang lagi seorang lelaki. Miskin. Tak ada guard jaga dia. Jalan sorang-sorang. Lalu apa kamu kata tentang lelaki ini? Lalu kata sahabat, ya Rasul, lelaki ini kau cakap orang tak dengar. Bila dia recommend, tak akan orang terima recommendation dia. Dan kalau dia minang, tak akan ada yang menerimanya. Lalu kata Rasul, kamu silap. Lelaki yang kedua itu lebih bertakwa di sisi Allah berbanding lelaki yang pertama. Memang pada pandangan manusia tidak, tapi tidak pada sisi Allah. Itu yang berlaku kalau kita nak cerita apa yang disebut oleh Imam Wasiti. Bila seorang tu ada firasat, dia memandang sisi yang Allah pandang, bukan orang pandang. Kita ambil contoh ginilah, tuan-tuan, kalau orang pinang anak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa? Datang meminang kita. Kita tengok apa? Agama dia, harta dia, keturunan dia. Apa saja yang kita rasa kita bangga dengan ahli dunia. Kalau kita melihat dengan pada sisi yang Allah tengok, agama. Saya akan tengok sisi agama. Kalau lelaki ni pinang nak perempuan saya tengok dia sembahyang subuh tak? Bukan kempen sembahyang subuh je dia ada. Tak ada kempen pun dia ada. Saya tengok. Saya tahu dia ada agama. Saya pilih atas asas itu. Lebih daripada saya pilih orang yang mungkin ada hal-hal lain. Kerana saya ingin melihat pada sisi yang Allah pandang. Dan saya tak akan rugi bila melihat pada sisi yang Allah pandang. Tuan-tuan berkawan dengan kawan-kawan ni. Tuan-tuan kawan dengan sisi yang Allah pandang ataupun orang pandang. Oh Ustaz, dia Datuk, dia Tan Sri, senang kawan. Lihat pada sisi Allah pandang. Kalau dia bertakwa, saya ketepikan dulu Datuk dan Tan Sri, saya tengok dia bertakwa, sila datang. Lepas tu saya tak peduli gelaran awak apa. Kalau orang bertakwa, sila datang. Kalau awak ingin bicara halal haram, dosa pahala, sila datang. Kalau awak ingin mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, awak sila pergi. Yang duduk bersama saya ialah yang berkata haram itu haram dan halal itu halal. Kerana kita melihat pada sisi Allah. Inilah dia nilai firasat.
kita mula melihat dengan sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan belajar, kita nak berfirasat, belajar menilai sesuatu yang Allah nilai. Kelak Allah akan berikan kepada kita firasat. Nilaikan sesuatu, kita nak makan, tuan-tuan nilai sedap ke nilai halal? Saya nilai halal. Walaupun orang cerita sedap, viral, beratur, tapi tak halal saya tak nak. Sebab saya nilai syarak. Saya nilai bukan sekadar halal, halal yang thayyibah. Saya lebih suka kalau yang menyediakannya orang beriman. Lebih saya suka daripada orang bukan Islam. Walaupun standard pertama dah ada halal, tapi saya lebih suka. Kalau sekiranya makanan ini orang Islam yang sediakan, ia menguatkan lagi keyakinan saya. Baik, demikian saya melihat sesuatu, angle sudut yang Allah tengok. Jadi tuan-tuan praktikkan semua hal itu dalam kehidupan kita. Tuan-tuan cakap dengan anak-anak pada apa yang Allah suka atau pada apa yang kita suka. Kita suka cakap anak-anak kita, nanti jangan lupa kerja 100 sebulan bagi kamu. Dah kerja, kasih khabar 200 sebulan. Nanti dah kerja, ingat, elektrik, air tolong bayar. Yang pandai cas telefon je, kita ni. Atau ada apa yang lebih kita suka? Ingat, awak dah besar, tanggungjawab pahala dosa awak tanggung. Jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan. Itukah yang kita suka cakap dengan anak-anak kita? Atau kita suka cakap benda-benda yang berkaitan materialistik? Ya, nak kahwin yang kaya-kaya, senang. Abah pun boleh tumpang sekali. Apakah itu kita cakap dengan anak-anak kita? Ataupun kita berpesan dia dengan tawasi, pesanan yang keimanan kita. Kita berwasiat dengan wasiat iman pada anak-anak kita. Dan apa pesan kita pada isteri kita? Dan apa pesan kita pada suami kita? Kalau wasiat itu wasiat nafsu, saya tak rasa ia akan dituruti dan diikuti. Mereka datang penyesalan kita. Kalau kita wasiat nasihat yang baik-baik pada suami kita, bang keluar cari rezeki halal, jangan makan rasuah. Kita orang tak nak makan benda haram, nanti susah kita akhirat. Pesanan ini pesanan yang Allah suka. Sebab itu tuan-tuan perhati apa yang kita pesan ke anak-anak kita. Apa yang kita pesan pada pasangan kita. Jangan pesan yang berdasarkan ketakutan nafsu kita. Tapi pesan ketakutan api neraka. Ketakutan kita pada Allah. Cakap anak-anak, ni kalau kerja jangan bawa balik rezeki haram kat rumah ni. Rezeki mesti halal. Jangan bawa rezeki yang tak berkat rumah ni. Duk cari rezeki siapa tak semayang. Ini tak berkat. Nak duduk rumah abah, nak bawa balik rezeki yang baik-baik. Kalau itu yang kita pesan, kita sedang mendidik mereka untuk mendapat firasat. Firasat yang baik dalam buat suatu keputusan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.